SMJ Energy Sdn Bhd SMJE milik kerajaan negeri kini bernilai lebih 5 bilion ringgit. Syarikat ini mencatat kejayaan luar biasa apabila lonjakan nilai pelaburan awal sebanyak 50 juta ringgit kini mencapai lebih 5 bilion ringgit dalam tempoh hanya 3 tahun. Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kejayaan tersebut hasil usaha kerajaan negeri melabur dalam syarikat berkaitan Petronas. Kita ambil semua profesional dalam syarikat tersebut. Kedua, tidak ada apa yang saya panggil dalam inverted comma, tidak ada campur tangan politik. Kita beroperasi 100% komersial. Bukanlah bermakna kita tidak dengar, tapi faktor yang bagi semua keputusan ialah komersial. Datuk Masidi ditemui pemberita selepas merasmikan mesyuarat tahunan Pergerakan Pemuda Gagasan Rakyat Bahagian Petagas di Dewan Seri Putatan. Hasil pengurusan efektif dan berfokus kepada pulangan pelaburan tahun lalu, SMJE telah mencatat keuntungan mencecah 350 juta ringgit. Kerajaan negeri terus memperkasa peranan bahasa dan sastra dengan menyokong pelaksanaan program berteraskan budaya dan ilmu. Ini selaras hasrat menjadikan Sabah sebagai dataran kesenian Nusantara dan Kota Kinabalu sebagai kota sastra. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Badan Bahasa, institusi pengajian tinggi dan NGO serta komuniti penyair tempatan turut dipererat. Usaha ini bagi memperkukuh ekosistem kesusasteraan di Sabah. Saya juga yakin dengan program demi program yang dilaksanakan di Sabah ini, Sabah akan menjadi salah satu rujukan untuk serantau dalam bidang sastra dan bahasa. Saya yakin karena kita mempunyai asas atau wadah terbaik iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai tunjang kita. Beliau yang juga Exco Agama dan Pendidikan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan wacana puisi esei ASEAN 2025. Program ini bukan sahaja meningkatkan citra negeri sebagai pusat pemikiran dan kebudayaan, malah menyumbang kepada pembangunan ekonomi menerusi pelancongan ilmu. Pelbagai cadangan dan inisiatif dikemukakan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dalam rancangan Malaysia ke-13 RM ke-13. Ia termasuklah pemerkasaan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik memberitahu sebarang cadangan yang dikemukakan akan diketahui selepas pembentangan RM ke-13 pada 21 Julai depan. Saya menghargai Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Kementerian Ekonomi yang telah mengambil kira cadangan-cadangan ini, dan saya amat yakin apabila dibentangkan pada 21 Julai nanti, maka kita dapat mengetahui agenda-agenda yang dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Usahawan dan Koperasi. Pada ketika ini saya tidak mahu mendahului pengumuman atau pembentangan rancangan Malaysia ke-13, tetapi yakinlah ada fokus tambahan yang kita akan berikan kepada Malaysia Timur. Datuk Iwan ditemui media selepas menyempurnakan program CSR Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Pesta Keamatan Kampung Tinata. KUSKOP akan memastikan usahawan PMKS dan koperasi sedia ada mahupun baharu di Sabah dan Sarawak terus aktif. Selain menjadikan pembinaan tamu desa sebagai ruang niaga komuniti luar bandar. Dalam majlis sama, Datuk Iwan yang juga Adun Kadamaian mengumumkan peruntukan RM200,000 bagi projek pembangunan tamu desa di Kampung Tinata, Kota Belud. Tamu desa ini penting untuk memudahkan penduduk menjual hasil tani mereka. Saya amat yakin ini akan membuka satu peluang baru yang lebih baik kepada
usahawan-usahawan tani dan usahawan-usahawan kraftangan yang ada di Kampung Tinata ini. Dan selain itu dengan kunjungan pembeli ke kampung ini nanti sektor lain juga akan terbuka, terutama sektor pelancongan komuniti. Jadi inilah antara tujuan kenapa kita bangunkan kemudahan yang diperlukan oleh usahawan-usahawan dibina di Kampung Tinata ini. Terdahulu, Datuk Iwan menyampaikan sumbangan CSR SKM berupa kerusi dan meja kepada 10 kampung di Dun Kedamaian. Sumbangan keseluruhan bernilai RM50,000 itu bagi meningkatkan kemudahan dan fasiliti komuniti setempat. Antara penerima, Kampung Podos, Kampung Bokilong, Kampung Tanginambur Jaya, Kampung Purak Ogis dan Kampung Bundu Paka. Masjid Nurul Taqwa Kampung Jawa Lanut Tawau menerima sumbangan van jenazah. Sumbangan daripada kerajaan negeri itu merupakan inisiatif pertama dilaksana di Dun Kukusan. Sumbangan ini selaras agenda pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ yang menekankan pembangunan modal insan dan menyantuni keperluan rakyat. Ia juga memudahkan keluarga berdepan saat duka mendapatkan bantuan logistik sekaligus memudahkan urusan fardu kifayah. Bagi saya ini adalah salah satu daripada hala tuju pembangunan modal insan SMJ yang sangat berkesan, yang sangat direct dan dapat kita menyantuni rakyat secara langsung. Dan ini adalah satu tahniah dibawa dalam SMJ pembangunan modal insan. Datuk Rina berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan replika kunci van jenazah kepada Jawatankuasa Masjid Nurul Taqwa Kampung Jawa Lanut. Beliau berharap Jawatankuasa Masjid mengurus operasi van tersebut sebaiknya. Ini termasuklah menggunakan tabung khas yang diwujudkan untuk penyelenggaraan van. Penyediaan van tersebut akan memberi manfaat kepada kira-kira 20,000 penduduk Mukim Sentosa. Program Jejak Harmoni mampu mewujudkan literasi keagamaan sekaligus mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ia dilaksana bagi memberi pendedahan kepada peserta mengenai pentingnya sikap saling menghormati antara agama dan kaum. Justru Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Zulkifli Hashim mahu program diteruskan ke semua peringkat. Kita memberi pendedahan kepada peserta bahawa nilai yang cuba diterapkan yang saya sebut sebentar tadi, nilai hormat, nilai faham, hormat dan terima. So 3 nilai ini yang akan membentuk satu jati diri kepada peserta yang terlibat dalam program Jejak Harmoni ini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program Jejak Harmoni sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Negeri di Sandakan. 4 lokasi dipilih menerima kunjungan Jejak Harmoni iaitu Gereja St. Michael, Masjid Jamik Sandakan, Kuil Kuadwara Sahib dan Tokong Ci Siangkor. Gabungan tenaga muda dan berpengalaman dalam seni kreatif lakonan menggambarkan ekosistem seni sihat dan progresif. Seni lakonan bukan sekadar hiburan, sebaliknya merupakan cerminan kehidupan masyarakat. Menurut ahli Parlimen Sandakan, Vivian Wong Shir Yi, seni kreatif lakonan bukan sekadar menyampaikan cerita, malah berupaya menjadi perantara sebagai suara harapan, perjuangan dan nilai-nilai murni dalam membentuk masyarakat. Justru beliau yakin melalui bengkel seni kreatif yang dianjurkan dapat membuka ruang pembelajaran bukan sahaja dari segi teknik lakonan tetapi juga dari sudut keyakinan diri, ekspresi emosi, komunikasi dan kerjasama. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan penutupan bengkel lakonan Anjuran Persatuan Filem dan Visual Sabah di Politeknik Sandakan. Vivian berkata pihaknya sentiasa menyokong usaha memperkasa pembangunan dan kreativiti seni kreatif khususnya di Sandakan. Sementara itu, Presiden Persatuan Filem dan Visual Sabah, Chester Pang, berharap lebih ramai penggiat seni bekerjasama dengan pihaknya untuk memajukan industri filem di Sabah. Para kita punya peserta mempunyai bakat yang memang cuma perlu diasah sedikit sudah memang boleh muncul di depan kamera. So diharapkan diorang akan lebih bekerja bersungguh-sungguh mencari pengalaman tambahan untuk memenuhi kehendak mana-mana produksi yang sedang berjalan ataupun akan datang.
Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Malaysia Madani, rakyat disantuni.